Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Polis mengesahkan tiada lagi mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat terhempas di El Mina. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han, kesemua jenazah akan diserahkan kepada waris hari ini. Pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS akan menguruskan kesemua jenazah sehingga selesai solat jenazah sebelum diserahkan kepada waris. Dalam hari itu, polis merakam keterangan 3 pemilik kamera papan pemuka yang berada di lokasi nahas pesawat Khamis lalu. Datuk Husin berkata pihaknya menyiasat kes berkenaan sebagai mati mengejut. Bagaimanapun, siasatan insiden itu akan dilaksanakan daripada aspek nahas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara. Saksi kejadian diminta tampil memberi keterangan bagi melengkapkan siasatan. Jenazah juru terbang Syarul Kamal Roslan selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Klang Gate pukul 2.30 petang. Terdahulu jenazah disolatkan di Masjid Ar-Rahimah Klang dan kemudian dibawa ke kediamannya sebelum dibawa ke Masjid Kampung Klang Gate baru bagi solat jenazah kali kedua. Kira-kira 200 ahli keluarga dan kenalan hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Jenazah pembantu juruterbang Haikal Aras 45 tahun selamat dikebumikan kira-kira pukul 2.30 petang di Tanah Perkuburan Islam Presin 20 Putrajaya. Jenazah Allahyarham merupakan jenazah terakhir yang dibawa keluar meninggalkan pekarangan Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Allahyarham merupakan pembantu juruterbang dalam kejadian pesawat terhempas di El Mina. Polis memberi amaran kepada orang awam agar tidak menyebarkan video mangsa nahas pesawat yang terhempas di lebuh raya Gatri berdekatan bandar El Mina, Shah Alam pada Khamis lalu. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Medimpiceh berkata mana-mana pihak yang masih berdegil bakal berdepan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan perkara patriotik seperti berkaitan logo dan tema Hari Kebangsaan tidak harus dipolitikkan. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syari yang dilaporkan berkata 4 negeri di bawah pentadbiran PN mungkin menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza di peringkat negeri. Beliau turut menyifatkan perkara itu sebagai jumud. 2 lelaki maut manakala seorang lagi cedera apabila kereta yang dinaiki mereka terbabas dan merempuh tiang lampu pembahagi jalan di Jalan Kuala Kangsar Ipoh. Kesemua mangsa tersepit dan proses mengeluarkan mangsa dilakukan oleh pihak bomba. 2 mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian manakala seorang lagi mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. 6 kilang pembuatan peralatan perabot terbakar di Kampung Baru Sungai Buloh hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor berkata panggilan kecemasan diterima pada 4.48 petang dan tiba di lokasi kejadian 12 minit kemudian. Beliau berkata ketika ini bomba sedang menjalankan kerja pemadaman api yang sedang marak di kilang berkenaan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Cubaan satu sindiket penyeleweng 47,540 liter minyak diesel bersubsidi bernilai RM100,000 digagalkan KPDN di masa Johor Bahru, Johor. Serbuan dijalankan menerusi Optiris. Hasil risikan dijalankan selama 6 bulan dan 1 lori tangki, 2 lori bondet, 1 kenderaan pacuan 4 roda dan minyak diesel turut dirampas. Seorang pemandu trailer berusia 37 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang pegawai kanan dan 14 anggota polis yang ditahan dalam serbuan di sebuah pusat hiburan di Seremban Negeri Sembilan telah dikenakan tindakan tahan tugas. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Medimpiceh berkata pihaknya juga sedang menyiapkan kertas siasatan untuk diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara bagi tindakan lanjut. Selain 15 anggota polis tersebut, seorang timbalan pendakwa raya dan seorang pendaftar mahkamah turut ditahan dalam serbuan itu.
Seorang pegawai polis dan seorang anggota latihan SPRM Labuan kerana menerima wang suapan hampir RM4,000 di antara September 2022 hingga Mac 2023. Ia sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seorang yang dikatakan terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Kedua-dua mereka ditahan reman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Seorang pembantu kedai makan warga negara Thailand ditahan bersama 160,000 biji pil yaba bernilai 1.76 juta ringgit kemarin. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata suspek berusia 41 tahun ditahan dengan memegang satu guni, sebuah kenderaan bernombor pendaftaran Thailand dan sebuah motosikal turut dirampas. Suspek ditahan reman bagi disiasat mengikut Seksyen 39-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam perkembangan lain, 750 liter air ketum serta 15 kilogram daun ketum bersama alatan memproses daun dan cecair tersebut bernilai RM7,650 dirampas. Dalam serbuan di sebuah rumah di Jalan Pek Timur, Kampung Pek Macang itu, anggota turut menahan seorang lelaki berusia 53 tahun. Suspek mempunyai 3 rekod lampau berkait kesalahan dadah dan ditahan reman sehingga 23 Ogos ini bagi disiasat mengikut 30/3 Akta Racun 1952. Menteri Besar Kelantan dituntut membuat permohonan maaf secara terbuka. Adun Kota Lama dari PH dan Adun Galas dari BN menyatakan tindakan memfailkan saman sivil di mahkamah akan dilakukan jika permohonan maaf berkenaan gagal dibuat. Dalam satu rakaman video yang tular, Menteri Besar Kelantan mendakwa kemenangan PAS masa PRU DUN ke-15 Kelantan 12 Ogos lepas adalah kemenangan Perjuangan Islam serta menyifatkan 2 kerusi yang dimenangi PHBN sebagai pihak yang menentang Perjuangan Islam. Kementerian Pendidikan sedang memperincikan jenis sukan yang sesuai dengan silibus di Sekolah Sukan Pendidikan Khas yang dijadikan beroperasi tahun 2025. Sekolah yang bakal dibina di Bandar Anstek Nilai Negeri Sembilan itu memerlukan perancangan rapi sesuai dengan murid berkeperluan pendidikan khas. Pembinaan Sekolah Sukan Pendidikan Khas yang pertama itu merupakan salah satu usaha meningkatkan potensi kanak-kanak istimewa dalam bidang sukan. Lebih banyak bangunan baru akan menjadi lebih baik selepas dilengkapi dengan infrastruktur internet sejajar dengan akses rangkaian 5G. Menteri Komunikasi dan Digital berharap Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM dan ahli arkitek yang lain dapat menapis struktur bangunan agar dapat memanfaatkan sepenuhnya internet terpantas yang dimiliki negara ketika ini. Fasa 1A Lebuh Raya Pan Borneo yang melibatkan 15 pakej dijangka siap Januari 2025. Sehingga Julai 2023, prestasi pelaksanaan keseluruhan LPB Sabah Fasa 1A mencapai 82%. Fasa 1B pakej pula akan melalui proses tender pada suku keempat tahun ini setelah makmal pengurusan nilai dimuktamadkan. Sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang di negeri Kedah terus disemarakkan dengan penglibatan semua agensi kerajaan persekutuan menunjukkan komitmen dan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang. Orang ramai juga diseru turut sama mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan sayang terhadap negara. Kibaran jalur gemilang juga sebagai simbol kebersamaan, perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang bangsa dengan aman dan saling menghormati satu sama lain. Usaha menyemarak patriotisme dalam kalangan masyarakat terus dipergiat. Jabatan Penerangan Labuan menerusi penganjuran konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG serta program Semarak Gemilang di pulau itu. Selain penglibatan 16 agensi kerajaan, siri 1 dari 3 itu turut melibatkan kerjasama agensi swasta. Bantuan berupa perbaikan rumah dan barangan dapur turut disampaikan kepada golongan memerlukan.
Program Jalinan Integrasi Nasional Penjawat Awam dilihat sebagai medium terbaik penjawat awam memahami setiap budaya di negara ini. Usaha ini bagi mengurangkan jurang perbezaan di antara golongan ini dengan masyarakat seterusnya, melahirkan perpaduan yang erat pada masa akan datang. Peserta program perlu menyebar luas pengalaman di tiba dengan rakan setugas. Program CSR pembersihan kawasan pantai terus giat dilaksanakan oleh Jabatan Laut Malaysia dalam usaha memelihara khazanah alam itu. Menurut Ketua Pengarah Laut Kapten Muhammad Halim Ahmad, Pantai Cermin Port Dickson dilihat signifikan untuk melaksanakan program itu. Ia berikutan insiden tumpahan minyak yang berlaku pada 3 tahun lalu yang menjejaskan tanaman bakau di pantai itu. Lebih 300 penduduk orang asli suku kaum Madrid di Kampung Kuala Lah, Kelantan bersyukur dengan nikmat kehidupan serta keamanan negara yang dikecapi ketika ini sempena Hari Kebangsaan Negara ke-66. Mereka berharap Kerajaan Perpaduan dapat memacu bangunan berterusan di kawasan pedalaman. Kerajaan telah menyediakan kemudahan asas bagi keperluan masyarakat di kawasan itu. Selain kemudahan jalan yang selesa, mereka juga disediakan rumah serta sekolah. Aplikasi mudah alih perbandingan harga Price Catcher sedang dalam proses tambah baik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyeru rakyat untuk terus memanfaatkan penggunaannya untuk mendapatkan perbandingan harga barangan secara lebih tepat. Setakat ini aplikasi itu telah dimuat turun sebanyak lebih 200,000 pengguna dan ia adalah jumlah yang amat sedikit berbanding populasi negara. Sarawak mahu menjalin kerjasama dengan China dalam bidang perubatan herba bagi meninjau potensi serta manfaatnya bagi negeri itu. Ini berikutan Sarawak yang kaya dengan hasil biodiversiti dan tanaman herba juga mempunyai persekitaran yang bersesuaian bagi usaha mempromosi perubatan herba berkenaan. Sarawak telah menubuhkan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC dengan peruntukan RM200 juta. Sabah mencatat 45,712 kekosongan peluang pekerjaan yang belum diisi oleh pencari kerja berbanding 3,841 yang telah diisi sehingga suku kedua tahun ini. Ia sebahagian 1.2 juta peluang pekerjaan yang tersedia di seluruh negara sepanjang tahun ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sabut berkata peluang pekerjaan yang wujud di negeri itu meliputi sektor perkhidmatan dan pembuatan. Ia disumbangkan pelaburan syarikat berskala besar khususnya dari China dan Korea. Mara Negeri Perlis menyalurkan peruntukan berjumlah RM9.325 juta bagi membantu 75 usahawan bagi tempoh Januari sehingga Ogos ini. Peruntukan berkenaan dimanfaat oleh usahawan dalam pelbagai bidang di Perlis. Menurut Pengarah Mara Negeri, peruntukan berkenaan sebagai kemudahan pembiayaan memulakan perniagaan, penyediaan latihan serta pengembangan perniagaan termasuklah dalam pendigitalan perniagaan yang diusahakan. PBB mengecam serangan peluru berpandu Rusia terhadap bandar Chernihiv di utara Ukraine. Serangan pada waktu pagi itu menyebabkan 7 maut manakala lebih 100 lagi cedera. Penyelaras misi bantuan kemanusiaan PBB di Ukraine, Dennis Brown menyifatkan serangan terhadap bandar yang mempunyai jumlah penduduk teramai itu sebagai tidak bertanggungjawab. Serangan ketenteraan ke atas orang awam dilarang sama sekali bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. 45 pesawat Tentera Pembebasan Rakyat China PLA dan 9 kapal Tentera Pembebasan Rakyat PLAN dikesan Kementerian Pertahanan Taiwan pada Ahad pukul 6 pagi hari ini. Kesemua pesawat melintasi garisan median yang dipanggil Selat Taiwan dan memasuki zon pengenalan pertahanan udara pulau itu. Taiwan menghantar rondaan udara dan laut untuk memantau keadaan dan juga menggunakan sistem peluru berpandu darat. Sekurang-kurangnya 18 maut selepas sebuah bas terbakar sejurus terbabit kemalangan di wilayah Punjab di timur Pakistan awal pagi tadi. Ketika kejadian bas berkenaan yang membawa 33 penumpang berlanggar dengan sebuah kenderaan lain ketika sedang dalam perjalanan dari Karachi menuju Islamabad.
Polis memaklumkan bas itu terlanggar sebuah truk mini yang membawa muatan tangki petrol kecil pada 4.30 minit pagi. 30,000 penduduk Okanagan diarah berpindah selepas kawasan berkenaan diancam kebakaran hutan luar biasa. Menteri Pengurusan Kecemasan merayu supaya arahan yang dikeluarkan itu dipatuhi bagi mengelak sebarang tragedi tidak diingini berlaku. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berjanji untuk menyalurkan bantuan sewajarnya bagi mengawal kebakaran. Kebakaran dikesan sejak Rabu lepas bermula di Yellowknife. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Berita perdana selepas ini bersama Azamuddin Hussein dan Farhatul Asyati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Saban tahun, Soba ingin mencipta sesuatu yang akan